يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Raqibun dan atidun. Raqib dan atid, malaikat yang ketujuh dan yang ke-8, iaitu malaikat Raqibun dan atidun. Yang kemarin tu bukan kita dibaca silat, kita dibaca kecuali lah. Mana kecewa lah, bukan kecuali lah sekali. Kita baca kecewa lah. Kecewa frah, bukan frah. Mana kecewa, mana kita kata kecewa lah, kita baca kecuali. Jadi dia sambung, makna dia orang yang buat amal kejahatan, bermakna disoal oleh muka dan nakir tak boleh nak jawab tu, kecewa. Ini kita masuk yang ke-7 dan yang ke-8, iaitu malaikat yang wajib kita beriman atas jalan tafsir. Makna satu persatu nama serta tugas. Yang pertama ataupun yang ke-7 iaitu Raqibun, orang panggil malaikat Raqib. Dan yang ke-8 dipanggil Atid ataupun Atidun, malaikat Atid. Jadi malaikat Atid, Raqib dan Atid ni juga digelar ataupun dipanggil juga orang panggil Kiraman Katibin. Malaikat Kiraman Katibin. Jadi dia kata kepada malaikah Raqib dan Atid dan kepada malaikah Atid ditugaskan oleh Allah untuk menjadi jurutulis. Jadi kerja malaikat Raqib dan malaikat Atid ni tukang tulis, jurutulis. Bermakna mu cakap apa dia tulis habis. Sebut dalam kitab Paku Iman karangan Haji Cik tu, dia kata sehingga mengerang oleh orang yang sakit dia tulis juga. Pak kita bila sakit gigi tu, aduh, tulis juga. Cuma dia tak kira kan. Bermakna nak cerita kata dia akan tulis ni semua benar, sampaikan benda yang mengerang sakit tu pun dia tulis juga. Tak ada lagi. Cuma kata ulama, malaikat Atid ni dia tulis, Raqib ni dia tulis segala kebajikan. Malaikat Atid tu dia tulis segala kejahatan. Jadi dia akan tulis ni bila malaikat yang kedua tu jadi saksi. Maksud dia, sekarang ni Raqib nak tulis ni, dia ada saksi dia. Saksi dia malaikat yang sebelah ni, orang panggil Atid tu, kawan dia kata tulis, aku jadi saksi. Dia tulis. Lepas tu yang kejahatan tu nak tulis ni, yang tu jadi saksi dulu, Raqib pula jadi saksi. Okey, aku nampak, dia pun tulis. Tu dipanggil malaikat Kiraman Katibin. Tak boleh lari lah. Dua orang malaikat ni dia akan sentiasa bersama dengan manusia. Mu nak pergi ke mana pun dia ada. Mu tak sadut cong lah, mu tak sadut kelembong lah, dia tulis semua. Apa yang mu cakap dia tulis habis. Sebab tu dia sebut dalam satu riwayat, dia kata kalau sekiranya kita berjalan, masa tak berjalan ni dia akan duduk sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau kita berjalan, dia akan pergi depan seorang, duduk belakang seorang. Dan kita tidur pula, dia akan duduk di kepala dan seorang duduk di kaki. Ni dipanggil Kiraman Katibin. Dia cantik kan?
Kan apa sahaja yang kita tulis, maaf, yang kita sebut, yang kita cakap, dia tulis habis. Sebab tu esok buku hak dia tulis tu, hak tu hak timang. Ada orang ada cerita kata 15 Syakban ni, kalau budak ponok pun lopak nak cuti. 15 Syakban tu cuti. Kan, jadi 15 Syakban tu ni 10 Syakban ni baca Yasin 3 kali. Biasa nak buat lah. Kita nak buat di kampung lah kan. Kalau orang jenis setengah orang ni dia kata bid'ah, dolalah tu. Sesat baca Yasin 3 kali. Dia baca surat lama. Mampu. Kan, baca Yasin pun sesat habis kita. Dia kata baca Yasin 3 kali. Kan kita biasa untuk duduk cerita. Malam tu tukar buku. Buku lama kita setahun tu dia simpan lah. Dia beri buku baru. Bermakna buku tu nak timbang esok. Jadi buku tu siapa duk catik tu? Ni dua orang ni, Rocky pun dan Ati tu, dia tukang catik. Jadi ditimbang buku tu lah. Juru tulis. Tak ada lagi dah. Jaga molek. Sebab tu nak bercakap, fikir dulu. Bukan apa kalau bercakap benda tak molek, dia tulis malu lah. Dia kalau cakap benda-benda molek, dia tulis benda molek, kita sunok. Dia bayar. Dia tulis ke tak tulis, masalah nak kira dosa tak dosa tu lain. Ni nak cerita kata kerja apa? Kerja tukang tulis. Dia kira tulis ya. Mu kata apa dia tulis, mu kata apa dia tulis. Makna dia hak nak kena tu, hak percakapan kita, hak dosa tu, yang tu kena. Jadi nak cerita mengerang sakit tadi dia tulis tu kena tak rimau? Kita sakit kan, duk mengerang, dia tulis. Jadi hak tu nak kira. Kalau mau mengerang kalimah boleh-boleh, dapat pahala. Kalau mau mengerang kalimah yang tak boleh, berdosa kan? Ataupun jadi sia-sia. Aduh, tak boleh nama. Tu. Tu saya kata aduh, alhamdulillah sakit. Gitu. Boleh. Tapi ada kau orang sakit, alhamdulillah. Orang mikir, nak cerita kata perkataan, dia akan tulis. Cuma kalau yang dia tulis tapi tak dikira tu 3 perkara dia. Sebab tu sebut dalam kitab Anak Kunci Syurga tu, dia sebutkan hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim, rufi'al qalamu an salasin, diangkat qalam, mana tak ditulis, an salasin, daripada 3 perkara, anis sabiyyi, daripada kanak-kanak. Sebab tu budak-budak dia duk cakap apa, malaikat tak tulis. Hatta yablugha, hingga balik dia. Balik baru dia tulis. Selagi dia tak balik, dia duk cakap apa, kan? Dia duk kata apa benda-benda yang tak elok perkataan dia tu, kan? Selalu kau kampung ni babimu lah. Babimu. Lebih lah. Tajel. Perkataan tu. Sobi tak tulis. Ni bukan sobi, ni pak dia. Babimu tulis. Pasal mu balik lah. Dia kanak-kanak je. Sebab tu dia kata anis sobi hatta yablugha, daripada kanak-kanak hingga balik dia. Kalau dia tak balik, dia tak tulis. Wa anin naimi hatta yastayqidha, daripada orang yang tidur hingga jaga dia. Sebab tu orang tidur ni tertinggal buat benda-benda tak boleh, tertinggal. Kita tidur, telajak tidur, tak sedar pukul 7 lebih lah, habis dah subuh. Dia tak tulis, salah. Sebab dia kata rufi'al qalamu, diangkat qalam daripada orang yang tidur hingga dia terjaga. Mana tidur ni hilang akal, tak sedar tak salah. Itu yang kedua. Wa anil majnuni hatta yabra'a, dan daripada orang gila hingga siuman ia. Sebab tu orang gila ahli syurga. Pasal dia tak buat benda yang dia cakap, benda yang dia buat semua tak salah. Pasal dia bukan mukallaf. Orang gila. Sebab tu dia duk kata ke apa ke, dia ahli syurga. Dia tak tulis kejahatan ataupun perkataan yang kita kata mengundang dosa, tak kena. 3 ni ya. Kalau kita duduk kategori 3 ni, cakap apa. Tapi kita bukan duduk dalam kategori 3 ni. Bila bukan duduk dalam kategori 3 ni, bermakna mu cakap, siap dia tulis.
Kalau mau cakap benda baik, dia bayar. Mau cakap benda tak baik, pun kena. Pasal dua orang ni ada. Tak boleh lari dah. Seorang bertempat di bahu kanan dan seorang bertempat di bahu kiri. Ni ketika kita duduk macam ni, dia duduk belah kanan dengan belah kiri. Kalau kita berjalan, dia mari ke depan seorang, duduk belakang seorang, dia ikut. Kalau kita tidur, dia duduk depan, dia duduk belakang. Duduk di kaki, seorang duduk di kepala, seorang duduk di kaki ketika kita tidur. Ni raqibun atidun. Nak duduk di bahu ni, masa kita duduk lagu ni dia tulis. Dia kata duduk mengaji tu. Nampak? Duduk cakap benda molek tu, dia pun catik. Dalam hati dia tak tahu, dia tahu tak nanti. Je. Cakap dalam hati tu, tahu tak? Malaikat tahu tak kita nak cakap dalam hati tu? Kalau tanya kita. Dia nak tulis benda hak terbit tu. Macam tu. Saya, tulis. Kita cakap dalam hati, saya. Dalam hati tu. Kadang-kadang kita orang nak ngajar depan, kita dalam hati tu. Bohong. Contoh hari. Orang nak cerita agak-agak, kita dalam hati. Bohong. Buat TV ya. Ubat tak kena GST. Bohong. Kita tak berani kata orang mulut. Kata dalam hati. Bohong lah. Kena habis dia tulis tak? Benar. Tulis tak? Bila kita bercakap dalam hati tu, apa perkataan dalam hati kita, tulis tak? Malaikat bukan tahu. Munia apa dia bukan tahu. Bila membuat baru dia tahu. Ataupun Allah Ta'ala beritahu kat dia, baru dia tahu. Sebab tu malaikat bukan tahu benda dalam hati kita. Yang tahu Allah lah. Habis macam mana dia boleh catik tu? Bila Allah Ta'ala beritahu ke dia, catik sebab tu dia tak tahu niat kita. Tu kata ulama tu. Banyak tu pendapat. Dulu duduk teka di pondok, bukan teka duduk debat-debat ni. Malaikat tahu tak isi dalam hati kita. Mana kita bercakap dalam hati, malaikat tahu. Ada orang kata tahu, ada orang tak tahu. Dalam hati kita. Hati mengajar tu, hati kita tak tahu. Melainkan dicerita oleh Allah. Tu pendapat ulama sebut. Ingatlah tu. Dia duduk sebelah bahu kiri dan bahu kanan. Sebab tu Dajjal esok, dia terbit tu, dia akan mengaku dia kata, akulah Tuhan kamu dia. Masa dia sebut akulah Tuhan kamu tu, malaikat yang sebelah kanan ni kata penipu. Dia kata pembohong kamu. Malaikat tu kata, manusia tak dengar. Perkataan malaikat yang sebelah kanan yang sebut kata mu penipu, tak dengar. Lepas tu malaikat sebelah kiri ni kata benar engkau. Benar engkau tu orang dengar. Sebenarnya malaikat sebelah kiri ni dia kata benar engkau, dia membenarkan malaikat yang sebelah kanan. Bukan dia membenarkan Dajjal. Tapi kerana fitnah besar, masa tu orang cuma dengar kalimah hak sebelah ni je. Yang malaikat kanan kata penipu tu, orang tak dengar, manusia tak dengar. Yang manusia dengar, malaikat ni kata benar engkau. Tu yang ikut ramai. Dua orang ni, raqibun atidun. Jaga molek. Nak cakap mikir dulu ya. Jangan duk hayung ikut dah. Dia kata bertempat di bahu kiri keduanya raqibun dan atidun ni menulis segala macam perbuatan manusia. Perkataan, perbuatan dia tulis habis. Tu sebab kita tengok hari ni CCTV kan. Dia rakam kan. Membuat apa, dia nampak habis. Lagi dah. Ni saksi. Sebab tu kita nak bohong kata saya pergi. No, saksi ada dah. Nak bohong siapa dia? Sama ada perbuatan itu baik atau jahat, tulis bagi. Sebab tu dia tak kira segala jenis, apa jenis perbuatan, perkataan, sama ada perkataan yang baik, perbuatan yang baik, dia tulis. Cuma hak tukang tulis ingatlah, hak belah kanan. Kalau perkataan yang jahat, perbuatan yang jahat ni, hak sebelah kiri tulis. Dan tidak tertinggal dari perbuatan manusia walau sebesar debu sekalipun, melainkan ditulis oleh mereka itu raqibun dan atidun. Debu tulis babi, dia tak kira dah. Dan ada juga dalam satu riwayat yang lain dia kata 5 malaikah.
diwakilkan untuk menjaga seorang manusia. Setiap seorang dia ada 5 malaikah. Dengan malam dia kata 5 malaikah ni, dengan malam dan 2 malaikat dengan siang, dan 1 malaikat tiada menceraikan dia. Mana 5? 2 waktu malam, 2 waktu siang. 1 lagi seorang tu dia tak pergi ke mana dah. Dia ikut kita apa? Dia 5. Itu satu riwayat. Dan 5 ni juga dipanggil kiraman katibin. Setengah riwayat kata 2 orang je kiraman katibin. Sebab tu dia nama ketua. Ni ketua dia. Anak buah dia ramai mana tak tahu lah. Takkan dia seorang. Takkan dia 2 orang je. Awal ni siapa nak tulis pula? Sebab tu kadang-kadang dia 2 pendapat ulama kan. Satu ulama kata Raqibun Atibun ni dia besar. Dia tengok manusia tu macam kita kata malaikat mau tengok manusia duduk dalam kan. Membuat apa dia nampak lebih. Setengah kata tak, 2 orang ni dia ada anak buah dia lagi. Dia mau tukar. Kawan ni jaga kawan ni. Dia nak cerita tak sadak kira lah benda apa pun, debu sekalipun dia tulis dia. Sebab tu bila kita fikir kan, sebab ada malaikat ni bila kita tidur semut tak masuk ke mulut. Kan kita ada rongga, benda berongga lubang, tidak masuk semut tu. Mudah pergi. Kan masuk ke hidung, masuk ke mulut kita, sedar apa tidur. Kalau tak tidur sedar. Sebab tu dia ada perbezaan kita sebut kan, mengantuk dengan tidur. Kan kita kata mengantuk dengan tidur dia dua benda yang berbeza tu. Satu mengantuk ni dia dengar perkataan tapi dia tak faham. Tu mengantuk kau panggil. Kalau dia tak dengar tu, tak tumpah, tu panggil tidur. Jadi masa mu tidur, orang nak buat apa bukan tumpah. Jadi lagu mana tu, binatang nak merayak tu banyak tau, semua orang pasal apa tak masuk. Pasal ada ni lah, kiraman katibin. Ada malaikat yang memelihara manusia tu. Sebab tu dia tak boleh masuk. Tidak habisnya. Semua buat sarang lah. Kita tidur bukan tambah tidur mapuk. Bukan sedar menawar tidur. Ada buku ni kan, ustaz lah, kawan lah dia cerita. Tempat dia mengaji. Dia kata dia ni tidur ni. Dia lah ni dia bukan tempat dia kerja di Penang. Dia kata dia kerja ni dia ketua lah, anak buah dia 3 orang. Dia kata anak buah dia ni, ya Allah, tidur dia tu. Dia kata jenuh gerak. Sampai kita cuak dia boleh tidur ni. Tangan mana punya hebat tidur. Jeruh istimewa tu, dia boleh tidur kat tu. Kalau kita tangan tu punya habis ya. Kena air sikit, jaga dah. Tak, ni jeruh tu dia boleh tidur ni. Deku ni. Oh, ni orang bagi tidur mapuk. Kalau dah tidur mapuk ke tahap tu, bermakna semut masuk. Senang-senang, tak masuk. Ini kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada kita tu, pengawal. Hari ni pula duk sibuk buat korin. Ni mengajar di mana, dia bertanya, Ustaz, korin tu nak tahu nama? Dia kata korin. Orang main korin kan. Bisa dengar tak je? Korin benda korin. Korin tu jin lah, korin mati. Bukan kori. Kori tak apa, kalau ni korin. Korin ni pendamping tu jin lah. Kalau malaikat ni. Lepas tu dia soalan dia tanya tu. Dia kata dia pakai baju macam kita. Mana putu? Pandai tanya. Dia kata kita makan, dia makan. Kita tak makan, dia tak makan. Dah buntu tanya apa? Aku mana tahu goreng-goreng. Yang tahu jin ya. Jin dia tak makan. Kita makan nasi lemak, dia tak makan. Dia makan tulang dengan asap makanan dia. Yang lain tak tahu. Korin ke apa ke pendamping. Pelik-pelik ya. Yang ni sungguh ni pendamping yang sahih. Kita tengok dalam kitab mana pun ni sahih tak? 2 orang malaikah. Hak tadi kita sebut 5 orang malaikah. Tu riwayat yang lain. Ingat tu, juru tulis. Dan yang ke-9 dia kata Malikun. Malik. Orang panggil malaikat Malik. Tu yang disebut Malik Zabaniyah. Zabaniyah ni Malik ni penunggu neraka. Ditugaskan oleh Allah Ta'ala kepadanya untuk menjadi ketua, mengurus hal ehwal neraka Jahannam.
Malik ni salah seorang daripada malaikat Allah, kerja dia duk kawal neraka. Dia ketua lah. Dia tukang kawal neraka Jahannam. Sebab tu neraka ni dia ada 7 lapis. Dan neraka tu sudah maujud. Ni antara benda yang wajib kita beriman, syurga neraka. Orang yang beriman ni kena percaya syurga, kena percaya neraka. Mu tak percaya neraka, kufur. Pasal dia termasuk dalam percaya dengan hari kiamat. Hari kiamat itu melibatkan syurga neraka. Sebab tu neraka ni sudah maujud. Sudah ada sekarang ini. Duk tang mana? Boleh tengok dalam kitab Aqidatun Najin tu. Dia kata syurga, neraka itu berada di bawah langit, di bawah bumi yang ketujuh. Satu pendapat kata neraka berada di bawah bumi yang ketujuh. 7 lapis bumi dia di bawah kali. Ada juga riwayat yang mengatakan neraka itu berada di bawah laut. Wujud, maujudun, sudah ada. Syurga di atas pada langit yang ketujuh. Jadi hak tukang kawal neraka ni Malik Zabaniyah. Macam mana Malik Zabaniyah ni? Dia kata bermula pendapat yang dikeluarkan oleh Abu Mansur. Berkata Mansur Ibnu Ammar, telah sampai kepada aku bahawasanya Malik Zabaniyah baginya beberapa tangan dan beberapa kaki dengan bilang-bilangan ahli neraka. Ini pendapat Mansur bin Ammar. Malaikat Zabaniyah ni, Malik Zabaniyah ni, dia ni ada beberapa tangan dan beberapa kaki mengikut bilangan ahli neraka. Kalau ahli neraka 2 juta, tangan dia 2 juta, dia kawal semua. Sebab tu nak naik mana? Nak kerabat naik, dia kontrol, dia jaga semua. Dia kata, dan dengan tiap-tiap kaki dan tangan tadi berdiri dan duduk dan merantai siapa yang dikehendakinya. Dia guna tangan tu, nak pegang kawan ni, nak pegang kawan ni. Tu pendapat Mansur Ibnu Ammar. Dia tukang urus neraka Jahannam. Ada satu hadis daripada Anas bin Malik. Dia kata apabila turun ayat wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Ini suratul Hujr ayat 43. Sesungguhnya neraka Jahannam la mau'iduhum, tempat janji, tempat kembali mereka itu manusia kufar ataupun orang yang melakukan dosa ni, ajma'in, semua sekali. Ayat Quran turun kepada Nabi cerita tentang Jahannam. Bila sebut tentang Jahannam, maka Rasulullah SAW bukaan syadidan dia. Bila Nabi dengar sebut kata Jahannam, ayat Jahannam turun kepada Nabi, Nabi menangis. Menangis yang sangat-sangat. Menangis sungguh-sungguh. Bila Nabi menangis, wa baka ashabuhu, dan menangis oleh segala sahabat Nabi, libukai, kerana menangisnya Nabi. Sahabat ni pakat teriak juga pasal Nabi teriak. Cerita Jahannam ni. Pasal Malik ni dia kawal Jahannam tu. Lepas tu wala yadruna ma nazala bihi Jibrilu, dan tidak mengetahui mereka itu sahabat barang yang menurun dengan dia oleh Jibril alaihi salam. Pasal apa Nabi teriak, sahabat tak tahu. Cuma dia tengok Nabi teriak, dia mau pakat teriak habis. Kita lah tengok Tok Guru teriak, kita pun teriak. Orang tanya, begini teriak? Tok Guru teriak. Apa dia? Tak tahu ni. Kita minta teriak lah. Supalah sahabat Nabi kasih ke Nabi, tengok Nabi teriak, dia mau pun teriak. Takkan nak suka. Ya, teriak. Kasih ke Nabi. Lepas tu mereka tak tahu sebab apa Nabi teriak. Yang cuma mereka perasan ni, mungkin wahyu dapat wahyu. Nabi dapat wahyu, Nabi teriak ni. Tapi tak berani nak tanya kepada Nabi. Beritahu lah Tok Guru teriak kan. Teriak apa? Maka pendapat apa? Kalau kita kata contoh lah dulu masa kami duduk mengaji lah, masa awal batin duduk baca kisah Nabi Yusuf kan, baca tafsir Nasapi kan. Saya duduk depan, jadi Pak Tim duduk baca dia sebab. Bila dia sebab, kita pun jadi sebab juga. Takkan nak tanya, gena sebab.
Gemuk tu. Tu orang nak baca kitab gitu. Besek. Gitu. Makan benda apa tu. Oh, mung tu dia lah. So ngaji tak mu. Bermakna dia perasaan dalaman tu, dia link tau. Orang panggil dia ada pertalian tok guru dengan anak murid Bila tok guru teriak, anak murid berasa. Sebab tu saya ada cerita tu, hak kita duk angkat tangan itu. Sebab apa dia sunat angkat tangan? Bila kita asyhadu an la ilaha illallah wa itu sunnah. Angkat tangan tu pasal di urat ni, jari telunjuk ni, dia ada urat yang bersambung dengan hati. Sebab tu dia bukan saja-saja angkat tangan itu. Bermakna dia ada urat di tangan ni bersambung ke hati. Masa kita buat itu, hati kita tu kena ingat Allah ni sah. Kita dia. Sebab tu kita untuk teriak, dia ada pertalian. Anak murid dia mesti kita terasa tak guru kita. Dia nak tanya. Sahabat macam tu. Bila Nabi teriak, dia pun teriak. Cuma yang dia potong ni sampai wahyu. Tapi dia kata walam yastati' ahadun ay yas'alahu. Maka tidak kuasa seseorang pun daripada sahabat Nabi bahawa bertanya akan Nabi. Tak ada siapa berani nak tanya. Tak mampu nak tanya. Tengok sedih sangat Nabi duk teriak. Jadi wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a Fatimah radhiyallahu anha faraha biha. Jadi bila Nabi duk teriak teruk sangat, jadi sahabat Nabi ni duk mikir, hak cerdik ni dia kata, oh senang. Dipanggil Fatimah. Dipanggil anak Nabi Siti Fatimah, Sayyidatina Fatimah bint Fatimahuz Zahra. Dipanggil Fatimah. Jadi bila panggil Fatimah mari, Nabi tengok-tengok Fatimah, Nabi jadi seronok. Nabi cukup sayang Sayyidatina Fatimah. Nabi pun tengok, oh Fatimah. Lepas tu lagi dalam perjalanan sebelum nama Sayyidatina Fatimah masuk ni, Abdul Rahman ibn Auf yang dipanggil. Abdul Rahman ibn Auf ni salah seorang daripada sahabat Nabi yang paling kaya zaman tu. Dan mengikut satu riwayat, mak dia yang sambut Nabi tu. Yang lahir Nabi tu, mak dia sambut. Mak Abdul Rahman ibn Auf. Nak tak ingat nama. Mak Abdul Rahman ibn Auf ni dia sambut Nabi ketika Nabi lahir. Dan juga ada bidan daripada syurga tu, Siti Maryam dengan Asyah kan. Yang tu cerita dia. Yang ni Abdul Rahman pergi jumpa sebab dia tahu Nabi kalau tengok Fatimah mesti Nabi seronoknya. Hilanglah perasaan sedih. Jadi dia pun nak pergi cari Fatimah. Itu cerita Abdul Rahman. Dia pergi jumpa Fatimah, dia ketuk pintu. Dia kata, ya binti assalamu alaiki ya binti Rasulillah. Dia duduk dua rumah tu, dia kata assalamu alaiki ya binti Rasulillah. Bermula sejahtera atas engkau wahai anak perempuan Rasulullah. Fatimah jawab salam, wa alaikassalam. Dia kata, di atas engkau pun selamat juga. Dia duduk di rumah pintu. Lepas tu Fatimah tanya, man anta, siapa hang? Faqala, maka berkatalah Abdul Rahman, ana Abdul Rahman ibnu Auf. Saya Abdul Rahman bin Auf. Faqala, maka berkata Fatimah, ya bana Auf, wahai anak lelaki Auf, ma ja'a bika, apakah perkara yang membawa datang engkau? Sebab kau mau mari sini? Abdul Rahman kata, Sayyidatina Fatimah tanya kepada Abdul Rahman. Dia kata, taraktu Nabi alaihi salatu wassalam bakian hazinan wala adri ma nazala bihi Jibril alaihi salam. Aku tinggalkan Nabi dalam keadaan menangis yang bersangatan. Dan aku tak tahu apa yang malaikat Jibril buat turun kepada Nabi. Sebab tu aku mari ni, aku nak panggilmu. Tolong pergi. Kami tak tahan nak tengok Rasulullah menangis sampai darah tu, kami tak tahan. Tolong lagi pujuk saat kala kita. Pergi panggil anak Nabi Sayyidatina Fatimah. Fatimah pun bila dengar kata ayah dia menangis, panjang cerita ni, pakai habis dengan cerita. Dek, kita ringkas-ringkas sikit dah. Dia bila tengok Nabi menangis, dia Fatimah ni cepat-cepat pakai baju pergi jumpa Nabi. Bila dia jumpa Nabi, Nabi Fatimah ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, pasal apa menangis? Wahai utusan Allah. Dia tak panggil ayah. Dia tak panggil ni. Wahai ayah. Dia tak panggil gitu. Dia panggil Rasulullah juga. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah.
Kalau kita, hey pak, gina. Kalau orang ulu kan, gina pak, teriak semua. Kalau kita uradak tu. Anak Nabi tak ada masalah kalau panggil ayah kan. Daddy, dia tu tak panggil. Dia panggil, ya Rasulullah, mallazi abkaka. Apakah perkara yang menyebab? Faqala Nabi alaihi salam, maka bersabda Nabi alaihi salam, fa kaifa la abki wa qad nazala Jibril alaihi salam hadhihi al-ayah wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'un. Nabi cerita, aku teriak ni pasal malaikat Jibril waktu turun ayat tentang neraka Jahannam. Sebab tu aku teriak sangat-sangat. Lepas tu Fatimah tanya, cerita sikit lagu mana pintu neraka Jahannam tu. Nabi kata, ya Fatimatu inna ahwana babin minha sab'una alfa jabalin min nar. Sesungguhnya sehina-hina satu pintu daripada neraka Jahannam ini 1000 gunung daripada neraka api. Pintu neraka, satu pintu ni ada 1000 gunung. Pintu neraka ni banyak. Mau masuk satu pintu neraka ni ada 1000 gunung daripada api. Jahannam. 1000 gunung daripada api. Dan wafi kulli jabalin, dan pada tiap-tiap satu gunung tadi, sab'una alfa wadin minan nar. Satu gunung tu pula ada 70, ada 1000 lembah pula. Ada 70,000 lembah daripada neraka api. Macam kita becah-becah, kalau sini panggil becah tu api. Dalam satu gunung tu ada becah lebih kurang 70,000 becah daripada api. Kata Nabi, wa fi kulli wadin sab'una alfin syu'abin minan nar. Dan pada tiap-tiap satu lembah tadi ada 70,000 lorong-lorong daripada neraka. Satu. Wa fi kulli syu'abin, dan pada tiap-tiap satu lorong Nabi kata, alfu madinatin, ada 1000 ataupun sejuta, alfu alfin, ada sejuta bandar. Bandar tu pula daripada api. Pekan ada 1000, ada sejuta pekan daripada api. Tahulah. Dan pada tiap-tiap satu pekan pula ada sejuta mahligai daripada api. Dalam pekan tu dia ada sejuta mahligai, ada rumah daripada api neraka. Dan tiap-tiap satu rumah tu Nabi kata, wa fi kulli alfi darin min nar wa fi kulli darin sab'una alfi baitin min nar. Tiap-tiap dalam rumah sebiji tu ada 1000, ada sejuta pula bilik daripada api neraka. Wa fi kulli baitin, dan sabit pada satu bilik tadi, pada tiap-tiap satu bilik tadi, dia kata ada sundukin alfin sunduk, ada sejuta peti daripada api neraka dalam bilik tu. Kita tengok tu baru satu pintu. Dia sebut neraka Jahannam tu. Rumah tu ada bilik, dalam bilik tu ada peti tu api tu. Wa fi kulli sundukin, dan dalam peti tu, satu peti tu, dia kata alfin naw'in minal azabi laisa fiha azabun yushakilu sahibahu. Dalam peti tu, api tu, ada 1000, ada sejuta bagai daripada seksa yang tak serupa. Dia tengok, dalam peti tu ada seksa, macam-macam seksa, tak sama, sejuta jenis seksa. Masuk dalam peti tu, habis terus cerita dia. Tu Jahannam. Bila Nabi cerita lagu tu, tahu tak Fatimah jadi lagu mana? Faqala, maka berkata rawi, fasaqatat Fatimatu anha radhiyallahu anha ala wajhiha, maka jatuh tersembam Fatimah di atas mukanya. Bila Nabi cerita lagu tu, dia jatuh sendiri, terkejut tengok Jahannam dahsyat kata tu, tersembam muka. Tu anak Rasulullah kan, berasa walaupun kita tahu dia bukan ahli neraka, dia ahli syurga tu, tapi dia terasa sampai darah tu tersemar muka Fatimah. Lagu mana Nabi tak nangis? Jahannam. Kita steady buat macam Jahannam ni, macam api gas kan.
Sedap tu, oh tak semayang, tak mengaji, tak apa. Sebab dia macam ni tau. Jahannam ni, sebut dalam kitab Tuhfatul Murid, Jahannam ni neraka yang paling atas. Dia ada 7 lapis. Jadi Jahannam ni dia lapisan yang paling atas sekali. Disediakan Jahannam ni untuk orang beriman yang berdosa. Mu akan masuk neraka Jahannam bila mu tidak bertaubat daripada dosa. Bayangkan, kalau mu masuk satu pintu, mu akan jumpa sejuta gunung daripada api. Duduk dalam peti tu sejuta bagai daripada seksa. Nak lari mana? Duduk di dunia ni seronok sangat. Tak mau mengaji, tak mau semayang, kan? Dedah aurat sana, dedah aurat sini. Asal gelepar lah. Nak lari mana? Fatimah yang ni pun besar. Dia kata, tersembam muka apa? Kan? Lepas tu dia kata apa? Bila dia tersedar daripada pengsan tadi, dia kata, wailul liman dakhalan nar. Celakalah, binasalah bagi orang yang masuk ke dalam neraka. Kan? Fasami'a Umaru radhiyallahu anhu. Bila Sayyidatina Fatimah tu jadi lagu tu, jadi nak dia dengar pula kepada Sayyidina Umar tentang Jahannam. Sayyidina Umar pun dengar juga pasal Jahannam. Dia kata apa? Laitani kuntu kabshan. Cita-cita aku ni jadi kambing. Sayyidina Umar lah hebat lah. Khalifah Islam selepas Abu Bakar nombor 2. Dia kata apa? Bila dia dengar Jahannam, dia kata, ya Allah, berilah aku jadi kambing. Berasa nak jadi kambing tu, tak sanggup nak dengar Jahannam tu. Pasal apa dia minta jadi kambing? Dia kata, li ahli, kambing pula bagi ahli keluarga aku. Kambing bagi keluarga aku. Dia kata, fazabahuni wa akalu lahmi wa farraku aqda'i wa mazzaku izami wa lam asma' bi zikri Jahannam. Aku nak jadi kambing ni, beri keluarga aku sembelih. Bila keluarga aku sembelih, dia makan daging aku, tulang dia buat sup semua. Jadi bila dia buat sup, aku tak dengar pasal Jahannam. Sebab tu aku nak jadi kambing. Kita jadi kambing dengan Jahannam. Jadi apa? Hero. Sayyidina Umar berasa nak jadi kambing tu. Pasal bila jadi kambing, dia tak nak peduli dah buat Jahannam. Sebab tu kambing bukan nak ngaji. Dia bukan kita nak cerita neraka, cerita apa. Dia kira kerabak mah orang, kan? Kerabak tamotok, kedarah pokok bunga orang. Pasal dia tak tipu. Nak jadi kambing. Senang lah, tak tipu. Ni manusia. Jadi kambing apa lah. Tak sampai mikir maya jemaah apa dah. Senang jadi kambing. Begitu, kasar kambing. Nak kata apa? Bewak. Lagi kasar, bewak. Sebab tu binatang lah. Manusia ni dia ada akal. Allah tak begitu mulia daripada binatang. Sebab tu kata Hasan Basri, manusia ni asal dia martabat dia sama je dengan binatang. Tapi bila Allah Ta'ala beri akal, dia naik martabat dia. Bila dia pandai guna akal, tu jadi mulia. Manusia ni, tu Jahannam. Yang duk kawal tu Malik ni, musuh nak lari nak pergi mana? Sebab tu ingat, 7 lapis tu, yang pertama sekali yang kita sebut ni, Jahannam dikawal oleh Malik Zabaniyah. Neraka dia ada 7 lapis. Yang pertama dipanggil Jahannam, yang akan dibagi azab ke atas orang-orang yang beriman mengikut qada dosa. Dan ia akan roboh apabila keluar semua orang beriman daripada Jahannam. Dia akan hilang lah. Sebut dalam Tuhfatul Murid, bermakna Jahannam ni disediakan untuk orang beriman. Yang buat dosa tidak bertobat, dia masuk Jahannam. Jadi bila habis orang beriman dalam neraka Jahannam, dia akan runtuh sendiri. Tak ada dah Jahannam. Pasal orang beriman keluar habis dah, dia akan runtuh sendiri. Dan di bawah daripada Jahannam tadi, dia kata Lazar, iaitu neraka nama dia Lazar. Lazar ni dia kata disediakan bagi orang-orang Yahudi. Bukan Yahudi yang beriman dengan Nabi Musa, Yahudi yang tak beriman dengan Nabi Musa. Yahudi yang tidak percaya dengan Nabi Musa, yang lawan Nabi Musa tu. Yahudi tu akan dimasukkan ke dalam neraka yang di bawah daripada Jahannam, dipanggil Lazar.
Dan kemudian daripada Lazar dipanggil Hutamah. Neraka Hutamah ianya bagi orang Kristian, orang yang tidak beriman dengan Nabi Isa alaihi salam, akan dimasukkan di dalam neraka yang bernama Hutamah. Summas Sa'ir, kemudian neraka Sa'ir, ianya bagi Saibin dia, bagi satu kumpulan daripada Yahudi. Saibin ni satu kumpulan daripada golongan Yahudi juga, masuk dalam neraka Sa'ir. Summas Saqar, kemudian neraka Saqar, iaitu bagi Majusi, orang yang sembah api. Sembah api tu dia akan masuk neraka Saqar. Dan yang keenam dipanggil Jahim. Jahim ni neraka yang disediakan bagi orang yang menyembah berhala. Duk sembah tokong, duk sembah pokok kayu apa ni dia, tempat dia Jahim. Dan yang ketujuh dipanggil Hawiyah. Neraka Hawiyah disediakan bagi orang munafikin. Lah. Sebab tu orang munafik ni fil darkil asfali minan nar. Sebut dalam Quran tu. Dia akan duduk yang paling bawah sekali daripada neraka. Hawiyah. Asyik mu tipu. Mu bercakap ni macam Islam tapi dah lama mu bukan Islam. Melawan. Bermakna mu akan duduk neraka yang paling bawah sekali. Paling bawah, paling teruk. Kalau hak atas kita sebut Jahannam tadi, Sayyidatina Fatimah pensan, tambah hak bawah sekali. Kalau kita masak nasi, cuba mih hak bawah sekali tengok. Pegang nak jadi dia guna. Mih hak bawah sekali panas. Hak atas pun panas dah. Hak bawah lagi panas, dekat dengan api. Ini munafik ni. Na'udzubillah. Dijaga oleh Malik Zabani. Ingat tu Jahannam. Bersama-sama dengan lain-lain malaikah yang digelar dengan malaikah Zabaniyah. Malik Zabaniyah. Mana Malik kalau di sini kita ni bermakna Malik ni ketua. Ada malaikat lain pula, anak buah dia dipanggil Zabaniyah. Penunggu-penunggu neraka. Cengeng. Tak pernah senyum. Ni, dia tak ada lah nak bericam 5 minit, sorry je. Kita masuk penjara, dia nak rimuk pun dia bericam juga. Rehat, ada time rehat kan. Time kena rimuk-rimuk lah. Dia rehat sah. Ni tak ada rehat pun nak minta 5 minit pun. Sebab tu orang masuk neraka ni, kita dah sebut dah. Beri pakaian, dia tak mau pakaian. Beri makan, dia tak mau makan. Beri minum, dia tak mau minum. Pasal apa dia tak mau pakaian? Pasal apa dia tak mau minum? Pasal apa dia tak mau makan? Sebab kalau dia pakai pakaian, lagi teruk. Kalau dia minum, lagi teruk. Kalau dia makan, lagi teruk. Sebab tu dia tak mau. Bukan lagi selamat tau, lagi teruk. Sebab makanan dia tengok, kalau minuman daripada air yang keluar daripada kemaluan pelacur. Bila mari air tu minum, gugur isi perut habis. Dia beri pula makanan buah zakum tu. Buah yang berduri tu. Pegang buah tu gelai jari. Bukan nak masuk dalam mulut, pegang buah-buah. Pegang buah tu jari ni gugur, daging gugur, jadi balik. Bayangkan bagaimana. Itu baru Jahannam. Itu baru neraka. Allah. Jadi kita steady dia. Berasa kemarahan. Seolah-olah kita ni memang bukan ahli neraka lah. Berasa, aku ni semayang kuat. Semayang kuat, amal kuat. Bukan dia lah aku ahli syurga dah. Belum tentu mu. Kalau mu buat semayang mengaji bukan kerana Allah, confirm masuk neraka. Nak lari mana? Ingat senang, kita duk buat ibadah ni. Buat ibadah ni confirm masuk syurga lah. Belum tentu lagi. Tu tangan buat ibadah. Kalau tak buat, masuk terus. Ni hak buat pun belum tentu ni. Kita duk mengaji 24 jam ni, kita duk buat ibadah 24 jam, belum tentu selamat lagi, tak yakin lagi. Kita rasa tak selamat lagi. Tambah pun tak buat tu. Agak-agak lagi. Orang mengaji pun pasal malam. Nasib baik malam ni klik geng-geng hak mega, tidak penuh. Orang duk bang, orang duk mega. Apa kerana? Mikir. Allah.
Na'udzubillah. Nak balik mikir, renung-renung, muhasabah diri sikit. Janganlah semua buat kata, tak boleh masuk sat terbit pula. Tu yang ada ustaz tu kata, kalau mu rasa kemas sangat, telik sat dihi, molek dah pakai jam lekat. Buka api telik sat dihi, molek dah pakai jam lekat. Buka api gas. Beri merah tempat tu, duduk atas tu. Boleh tahan. Tapi dia suruh panggil yang bila siap-siap. Kalau mu boleh tahan hak tu, bermakna hak tu, kok boleh? Kok. Berjerit mampu. Tak? Selok tu, king tu, duduk, jangan boleh kena king kau. Boleh kena ni, punggung terus. Di atas tu, piring yang kita letak periuk, tapi beri merah dulu kan. Trend tau. Pasal hero kan. Tu baru hak dunia. Na'udzubillah. Di neraka Jahannam inilah Allah sediakan bermacam-macam azab siksa. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin ajma'in. Allahumma ta'ala wa ta'ala fi rizqina wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa